Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tentu Anda maupun yang dihormati sekalian. Pilihan raya negeri yang bakal diadakan pada 12 Ogos telah menarik perhatian ramai orang. Terutamanya sentimen-sentimen menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan Perdana Menteri hari ini. Ramai pemimpin PN yang mengatakan bahawa pilihan raya negeri di 6 negeri sekiranya dimenangi oleh Perikatan Nasional mampu menumbangkan kerajaan perpaduan hari ini, menumbangkan Perdana Menteri. Sekali lagi, celah mana yang akan memberi kesan kepada kepimpinan Perdana Menteri di dalam pilihan raya negeri? Dan yakinkah Perikatan Nasional untuk menang 6-0, 5-0 ataupun mungkin 4-2 menang di dalam pilihan raya negeri? Dalam sebuah artikel mengesahkan Perikatan Nasional tidak boleh bentuk kerajaan pusat. Artikel dari H Metro ataupun My Metro. Adakah di sini sudah tiada lagi harapan Muhyiddin, harapan Hadi Awang, Azmin Ali, Sanusi, Hamzah Zainuddin, Faizal Azumu, ataupun mana-mana kepimpinan Perikatan Nasional ataupun PAS yang seringkali membawa sentimen menjatuhkan kerajaan hari ini? Dalam artikel ini, PN tidak boleh bentuk kerajaan pusat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengulangi peringatan kepada Perikatan Nasional bahawa gabungan itu tidak boleh membentuk kerajaan walaupun menang pada PRN. Beliau berkata, kerajaan perpaduan kini mempunyai seramai 148 ahli parlimen dan kalau mereka lompat parti, kerusi mereka akan kosong. Begitu juga ahli parlimen Sabah dan Sarawak. Semuanya terikat kepada akta anti lompat parti. PN tidak boleh membentuk kerajaan pusat dengan adanya akaun bersumpah kalau ini pun tidak difahami oleh seorang presiden sebuah parti, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tan Sri Abdul Hadi Awang juga sebelum ini membuat kenyataan sedemikian berkaitan dengan status kerajaan perpaduan, status Perdana Menteri. Sepatutnya Abdul Hadi memahami perkara yang boleh membentuk kerajaan secara demokratik. Dan saya harap apa yang berlaku di negeri-negeri ini memang tidak akan pernah berubah kedudukan kerajaan perpaduan. Beliau berkata demikian pada sidang media di program Pemimpin Bersama Masyarakat di Kampung Nelayan. Terdahulu, Presiden PAS sekali lagi mendakwa kemenangan PN dalam 6 negeri pada PRN 12 Ogos ini akan membolehkan berlaku perubahan dalam kerajaan kerajaan pusat dipimpin Perdana Menteri. Abdul Hadi yang juga timbalan pengurusi PN berkata, dakwaan itu berdasarkan terdapat sokongan daripada ahli parlimen di dalam parti gabungan kerajaan perpaduan termasuk dari Sabah dan Sarawak yang akan menyokong PN jika gabungan memenangi PRN. Ahmad Zaid yang juga Presiden UMNO berkata, kini kerajaan perpaduan ada 148 ahli parlimen dan kerusi di Pulai Johor kosong selepas Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal dunia. InsyaAllah akan ada pilihan raya kecil dan kita akan memperkenalkan calonnya. Nah, tuan-tuan dan puan semua, Hadi Awang juga membuat kenyataan bahawa PRN 6 negeri keputusan sekiranya PN menang ini akan mengubah kedudukan kerajaan pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah di sini seperti yang dinyatakan dalam artikel Syahbudin.com juga
jangan mimpi Anwar tumbang bulan Ogos. Adakah di sini mereka hanya mereka-reka cerita supaya pengundi tetap yakin? Bahkan mereka sudah kalah pada PRU15 yang lepas. Dan kali ini pula untuk PRN mereka masih seolah-olah ingin menggugat kedudukan Perdana Menteri. Akhirnya saudara-saudara, hakikatnya Muhyiddin sudah tiada, Hadi Awang sudah tiada lagi harapan setakat ini untuk membentuk kerajaan pusat. Seperti yang dinyatakan dalam artikel ini, PN tidak boleh bentuk kerajaan pusat. Saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi sekali lagi disaman dituntut RM200 juta oleh Vincent Tan. Ramai yang bertanya, Sanusi yang memang lantang bercakap, bahkan beliau juga telah berhadapan dengan dua pertuduhan di mahkamah, yaitu ucapan yang menghina kedudukan raja-raja Melayu, dan itu memang ditolak ramai. Pada akhirnya, saudara-saudara, berkaitan dengan saman RM200 juta Vincent Tan kepada Menteri Besar Kedah, ramai yang menantikan apa respon Muhammad Sanusi. Akhirnya, Muhammad Sanusi tampil dengan sebuah kenyataan, dan ini amat mengejutkan, disebabkan tidak seperti yang dijangka ramai penyokong Sanusi. Dalam artikel ini dari Sinar Harian, Sanusi enggan ulas saman Vincent Tan. Wow. Pemerhati-pemerhati politik yang lain juga menyatakan, Sanusi ini ada yang penakutkah? Kenapa tiba-tiba beliau enggan ulas saman Vincent Tan? Ataupun di sini Sanusi sudah memang tahu akan kalah berkaitan dengan saman ini. Nah, itu semua menjadi persoalan. Dalam artikel ini, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, enggan mengulas lanjut mengenai saman terhadapnya yang dibuat oleh pengasas kumpulan berjaya, Tan Sri Vincent Tan, dengan menuntut pampasan ganti rugi sebanyak RM200 juta. Dalam artikel ini, kes itu masih berkembang. Dokumen sedang didedakan, kita tengoklah sehari dua lagi. No further comment. Tiada ulasan lanjut katanya ketika ditemui selepas ceramah di program My Sat bersama Menteri Besar Kedah di gelanggang sepak raga 7 Taman Tunku Yaakob. Tuntutan itu dibuat susulan dakwaan Sanusi membuat kenyataan berunsur fitnah dan tidak benar mengenai projek Gerbang Maritim Selangor ataupun SMG. Pada Isnin, laporan menyebut tuntutan itu dibuat selepas Sanusi dikatakan menyampaikan ucapan berbau politik, fitnah, palsu, tidak berasas, dan tanpa bukti bertujuan menggugat Vincent Tan dan Berjaya Land secara langsung atau tidak langsung berkaitan projek terbabit ketika jelajah Mega PN dan PN Best Sayangi Kedah Sejahtera Mega Tour 2 Ogos lalu. Dalam satu kenyataan, Berjaya Land memaklumkan bahwa satu surat tuntutan melalui firma Guaman mewakili Vincent Tan dan pihaknya dikemukakan kepada Sanusi yang menggariskan 5 tuntutan. Satu kenyataan media oleh Berjaya Land memaklumkan tindakan undang-undang akan diambil jika pihak Sanusi gagal mematuhi tuntutan yang dikemukakan sebelum 8 Ogos. Antara tuntutan itu termasuk Sanusi tanpa syarat menarik balik semua kenyataan, defamasi dalam ucapannya yang merujuk kepada Vincent Tan dan Berjaya Land,
selain mengemukakan permohonan maaf secara terbuka tanpa syarat, turut dituntut pampasan berjumlah Rm200 juta. Akhirnya Sanusi, Menteri Besar Kedah, enggan mengulas saman Vincent Tan. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.